Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi semua. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk hadir dalam media briefing ini. Saya ingin sebenarnya nak memberi respon kepada suatu sidang media yang telah pun ditularkan dalam beberapa video yang saya rasa menjadikan saya dan beberapa orang rakan sebagai kambing hitam lah. Sebenarnya keputusan mahkamah tinggi, jadi saya tidak pasti ataupun tidak tahu mengapa saya dijadikan sasaran oleh Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Seri Kompas. Ya. Apapun sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, keputusan mahkamah, dan saya hanya memberikan affidavit yang diminta oleh peguam yang membawa kes itu. Ya. Dan apa yang berlaku untuk makluman ialah kes ini melibatkan suatu saman oleh seorang yang naskah Injil ataupun Bible dirampas oleh pihak kerajaan, dan ini yang jadi isunya. Jadi pada saya melihat isu ini semata-mata dalam konteks hak kebebasan beragama, freedom of religion, to practice, dan saya difahamkan kitab ataupun Bible ini bukan untuk disebarkan kepada umum. Dia hanya untuk digunakan oleh penganut Kristian di Sarawak, Dan saya tidak nampak bagaimana saya dilihat sebagai orang yang try to arrogate power to represent Muslim. Saya tidak mewakili orang Islam. Saya diminta oleh peguam untuk memberikan affidavit kenyataan bertulis dalam kes itu, dan kes itu diputuskan oleh hakim berkenaan di Mahkamah Tinggi, bukan saya yang putuskan. Jadi kenapa Taqiyuddin tak berani mengkritik keputusan Mahkamah Tinggi itu? Kenapa saya yang jadikan sasaran? Dan DAP yang tak ada kena-mengena. Dan saya memberikan affidavit itu di atas dasar individu, bukan di atas nama DAP. Jadi itu yang saya nak jelaskan, dan semalam telah pun disebut dan dilaporkan dalam Malaysia Kini, tak silap saya, beberapa perkara yang akan saya ulangkan semula. Jadi itulah. Dan saya melihat dalam konteks bahawa selain daripada hak kebebasan beragama, non-Muslim dalam konteks ini, bahawa Islam itu adalah bidang kuasa negeri. Jadi siapa pun hanya boleh bercakap dalam konteks ruang dia saja. Jadi dia kata kenapa saya tidak akur ataupun tidak mengambil iktibar titah dua orang sultan. Ya, soalnya sekarang kuasa sultan itu dalam negeri masing-masing. Dan PAS kenapa selektif? Kenapa hari itu bila sebut soal politik dalam masjid, dia lawan juga titah sultan tu. Jadi kenapa sekarang dia tuduh saya lawan sultan? Kemudian kita tidak boleh dari segi perlembagaan, tidak boleh menghalang dan menyekat orang untuk mengamalkan agama dia. Jadi dalam soal ini, ialah is their business to call their God whatever. Who are we to tell them to regulate how to call your God? Itu isu dia. Siapa kita yang nak suruh orang ini, maknanya kena sebut nama dia macam ni. Jadi ini masalah, dan saya melihat sekarang ni isu nama Allah dah jadi kelang kabut. Saya pun tidak tahu macam mana ataupun apa yang dikatakan sebagai orang bukan Islam menggunakan nama Allah itu macam mana. Tapi kalau yang contohnya kalau anggota polis yang dalam topi dia tu ada cap badge nama Allah tu macam mana? Ataupun lagu lagu negeri di Selangor ke di Perak kan, yang nama Allah tu kalau yang non Muslim yang menyanyi macam mana? Boleh tak sebut nama tu? Jadi sekarang dah jadi susah sekarang ni, penggunaan nama Allah yang begitu dah dispin dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk PAS untuk nampaknya isu pilihan raya. Jadi ini yang pada saya dah menjadi satu isu yang menyulitkan. Cuma saya sebut juga semalam soal sewaktu yang di Tuan Agong di Sarawak, dan yang Tuan Agong ialah ketua agama bagi Sarawak, Sabah, Melaka dan Pulau Pinang. Jadi kalau yang di Sarawak ni titah yang Tuan Agong lah yang relevannya. Jadi yang Tuan Agong menekankan soal pentingnya unity ataupun
perpaduan nasional itu ditekankan. Jadi saya melihat itulah antara beberapa perkara yang saya nak sebutkan sebagai respon kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Taqiyuddin yang begitu jelas nak mengkambing hitamkan saya. Ya. Dia kata bila masa saya jadi wakil orang Islam dan sebagainya. Saya bukan wakil orang Islam dan saya bukan nak jadi hero ataupun tidak. Saya sebab diminta oleh peguam untuk menyatakan pandangan saya dan saya berikan pandangan berdasarkan peruntukan dan kerangka perlembagaan yang ada itu. Itu saja. Jadi saya harap apa yang dituduh ataupun yang insinuation yang dibuat oleh saya sokong PAS itu dapat sekurang-kurangnya ditangani ataupun dijernihkan. Ada soalan? Ya. In the affidavit, what actually Taqiyuddin claimed that he said that you supported the case of Zilai. This matter actually been raised probably about 2 years ago by one special officer of the then Prime Minister by the name of Kamal Zaman Yusof. So they accused me, they highlighted me as someone who kind of, triggered this thing. I was just, as I said, putting up an affidavit as asked by the lawyer for the plaintiff, Jill Island itu. Ya. Jadi saya tak tahu kenapa saya being singled out as if I was the one who decided the case. You see? Tanya hakim ataupun you criticize hakim lah. You can criticize the judgment. Ada cara dia lah. Jadi kenapa saya pula dan tiba-tiba saya disebut dalam sidang media itu. Siapa Aziz Bihari, siapa Syahrizan Johan, siapa Azmi Sharom. So you gave your views based on the Constitution? Yes. To my mind, simply that we are not in a position to restrict the right of the non-Muslim to, practice their religion. They are not propagating their religion. Dia tidak menyebarkan agama Kristian. Dan sama ada kitab Injil ataupun bahan-bahan Buddhis itu disebut strictly for non-Muslim. Jadi macam mana yang orang Islam terancam ni? Saya tak faham kenapa penggunaan nama Allah ni boleh mengancam akidah orang Islam. Sebab orang Islam ada konsep dia sendiri tentang Allah itu. Dan dia tak perlu takut dengan orang bukan Islam ni yang tak ada RTM pun, tak dalam media sosial pun. Jadi apa yang jadi isu di sini? Jadi saya rasa PAS dan pihak-pihak tertentu ini menjadikan satu perkara yang bukan isu sebagai isu. Jadi tak ada kena-mengena ataupun tidak timbul soalan menjejaskan atau mengancam orang bukan Islam. Dan saya tak tahu macam mana nak menyekat orang ni dari menggunakan, orang nak cakap, nak sebut, macam mana nak cakap. Dan kalau nak hukum dia, di mana nak hukum orang bukan Islam tidak tertakluk kepada jurisdiction atau bidang kuasa mahkamah syariah. So akan menjadi lebih complicated lagi benda ni. Dan saya mengalu-alukanlah apa kenyataan Perdana Menteri di dalam Parlimen semalam bahawa ada satu perkara ataupun satu ketetapan baru akan dibuat termasuk mungkin oleh Majlis Sarajana tentang perkara ini dan saya harapkan dia dengan segeralah supaya tidak terus menjadi politik ini. Dan saya nak ulang tadi macam mana apa yang kita nak definisikan. Bukan Islam guna nama Allah ni macam mana. Dan siapa kita, macam mana kita nak pantau, how to enforce this. Saya ingat penguasa pun pening. Ya. A long time ago. I think it's probably 2015, 2016, long time ago. Clear? Alright, thank you. Done.